Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2, tema 7, Pertanian dan Penternakan, unit 19, Hargailah Pokok. Tajuk kita pada hari ini ialah Mudahnya Halau Serangga. Sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu murid capai pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami teks dan murid juga dapat mengenal pasti dan memahami kosakata. Baiklah, untuk memulakan pelajaran kita pada hari ini, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 45. Okey, pada buku teks muka surat 45 ini terdapat teks yang bertajuk Mudahnya Halau Serangga. Okey, baiklah murid-murid, sebelum kita membaca teks ini bersama-sama, bolehkah murid-murid mengenal pasti berapakah perenggan yang terdapat di dalam teks ini? Terdapat 5 perenggan di dalam teks ini. Okey, baiklah. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Tajuk teks ini ialah Mudahnya Halau Serangga. Ayah Hasan, iaitu Encik Mahzan, telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mahzan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mahzan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mahzan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mahzan. Okey, baiklah, murid-murid telah selesai membaca teks sebentar tadi. Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya murid-murid, adakah murid-murid kenal rupa bentuk pokok paku gunung? Okey, di sini cikgu tunjukkan beberapa contoh pokok paku gunung. Okey, pokok paku gunung ini dijadikan sebagai hiasan di sekeliling rumah. Okey, ramai orang yang menggemari pokok paku gunung ini. Okey, pokok paku gunung ini cantik dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Okey, baiklah, murid-murid telah baca teks ini tadi kan? Teks yang bertajuk Mudahnya Halau Serangga. Okey, jadi nampak tak perkataan yang berwarna merah itu merupakan kosakata. Okey, kosakata permintaan, tumbuh, diserang, internet, racun, basuhan, penyembur, subur, menghijau. Okey, setiap kosakata ini mempunyai maksudnya yang tersendiri. Okey, mari kita lihat maksud kosakata. Okey, kalau murid-murid lihat dalam buku teks bahagian bawah tu,
Okey, telah diberikan satu contoh kosakata yang terdapat dalam teks yang kita baca sebentar tadi. Okey, kosakata yang pertama ialah tumbuh. Okey, tumbuh dan maksudnya ialah hidup. Maksud bagi kosakata tumbuh ini ialah hidup. Okey. Jadi murid-murid bolehlah catat dalam buku ke, okey, catatkan supaya murid-murid boleh cepat ingat. Okey, kita tengok kosakata yang kedua dan yang ketiga, iaitu permintaan. Okey, maksudnya permohonan. Okey, maksud kosakata permintaan ialah permohonan. Kosakata diserang maksudnya dirosakkan. Okey, dirosakkan. Seterusnya, kita akan melihat kosakata yang keempat iaitu internet. Maksudnya rangkaian komputer antarabangsa. Okey, maksudnya rangkaian komputer antarabangsa. Okey, kosakata yang kelima iaitu racun. Okey, maksudnya bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu. Okey. Biasanya racun ni kita gunakan untuk membunuh serangga-serangga yang menyerang tanaman kita. Okey, kosakata yang keenam, basuhan. Okey, maksudnya apa-apa benda yang dicuci. Okey. Kemudian kosakata yang ketujuh, penyembur. Okey, maksudnya alat untuk menyembur. Okey, alat untuk menyembur. Kemudian kosakata yang ke-8, maksudnya sihat. Okey, subur. Kosakata subur maksudnya sihat. Kosakata yang ke-9, menghijau. Menghijau maksudnya kelihatan berwarna hijau. Okey, kelihatan berwarna hijau. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita akan buat sedikit aktiviti. Murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 47. Okey, pada muka surat 47 ini terdapat aktiviti 2. Arahan yang diberikan ialah baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawan. Kena tulis, kena isi pada peta titi di bawah ini. Ini kita panggil peta titi. So ada tempat kosong, jadi murid kena isikan dengan perkataan berlawan. Teks ini bertajuk Kegemaran yang Baik. Okey, mari kita baca bersama-sama. Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, hobi menanam pokok merupakan hobi yang baik dan sangat berfaedah. Baiklah. Di sini telah cikgu letakkan dalam petak ini beberapa
kosakata. Okey, terdapat 4 kosakata. Okey. Jadi murid-murid kena cari perkataan berlawan bagi keempat-empat kosakata ini. Okey, sebelum murid-murid lengkapkan peta titi dengan perkataan berlawanan bagi kosakata yang diberikan, mari kita lihat dulu sedikit maksud tentang apa itu antonim dan sinonim. Okey, antonim. Antonim ialah perkataan berlawanan. Okey, ataupun perkataan berlawan. Contoh cikgu bagi dekat sini, kuat lawan lemah, sihat lawan sakit, marah lawan sayang. Okey, perkataan yang berlawanan ataupun sebaliknya. Manakala sinonim pula ialah perkataan yang sama maksud. Contoh, subur sama maksud dengan sihat, permintaan sama maksud dengan permohonan, dan tumbuh sama maksud dengan hidup. Okey. Jadi murid-murid kena ingat, antonim ialah perkataan berlawanan, sinonim ialah perkataan sama maksud. Okey, sekarang mari kita lengkapkan peta titi yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 47. Kita hendak lengkapkan perkataan berlawanan bagi kosakata yang diberikan. Okey, perkataan menanam, lawannya mencabut. Okey. Perkataan menanam, lawannya mencabut. Perkataan hadapan, lawannya belakang. Perkataan hadapan, lawannya belakang. Kemudian, perkataan harum, lawannya busuk. Perkataan harum, lawannya busuk. Dan akhir sekali, perkataan gembira, lawannya sedih. Okey, gembira, lawannya sedih. Okey, baiklah. Nanti murid-murid lengkapkan perkataan berlawan bagi kosakata yang terdapat pada peta titi pada muka surat 47. Okey, baiklah, kita selesai belajar berkenaan dengan kosakata dan maksudnya, dan kita telah membuat sedikit aktiviti berkenaan dengan perkataan berlawanan, iaitu antonim. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.